حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya dan keimanan yang teguh akan menjadikan kita hamba yang berjaya dan berbahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Di hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan satu khutbah yang bertajuk Ajaran Sempurna Anak-anak Terpelihara. Muslimin yang berbahagia sekalian, sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah benteng yang menghalang diri daripada melakukan dosa, di samping menjadi faktor pendorong umat Islam melakukan kebaikan. Inilah sebabnya kita disarankan supaya meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya agar terpelihara daripada azab neraka pada hari akhirat kelak. Tuntutan ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dibaca di awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluargamu daripada api neraka yang mana bahan bakarnya ialah manusia dan juga batu berhala. Nyata di sini menjadi kewajipan bagi setiap Muslim menitik beratkan soal pendidikan rohani dan juga jasmani yang sempurna kepada ahli keluarga dalam usaha menjauhkan diri sendiri dan keluarga daripada api neraka. Apabila kita melaksanakan tanggungjawab mendidik dengan baik, berarti kita menjaga diri sendiri dan anak-anak kita daripada api neraka. Mudah-mudahan kita semua cenderung ke arah itu dan mampu menterjemahkannya dalam diri sendiri, keluarga serta organisasi yang kita pimpin agar selamat di dunia dan juga di akhirat. Hadirin jemaah sekalian, ilmu dan pendidikan yang sempurna berperanan penting dalam memelihara serta membentuk fitrah insani sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ia bertujuan memudahkan manusia mengendalikan urusan hidup secara terurus bagi mengimarah dan juga memakmurkan dunia sebagai persinggahan yang indah sebelum ke alam akhirat. Kenyataan ini sejajar dengan kepentingan dan keistimewaan ilmu yang dinyatakan oleh ulama. Sesiapa yang ingin kebahagiaan di dunia maka perlulah berilmu, dan sesiapa yang inginkan akhirat maka perlulah dia berilmu, dan sesiapa yang inginkan dunia dan akhirat maka perlulah juga dia berilmu. Berdasarkan kepada kalam ulama ini dapat disimpulkan bahawa umat Islam hendaklah menuntut ilmu dan menjauhi kejahilan, manakala ilmu yang dituntut itu pula perlu dikuasai
diamalkan dan diaplikasikan dengan bijaksana supaya ia memberi sumbangan serta manfaat terhadap segala amal dan usaha yang dilakukan demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam perspektif Islam, pendidikan merupakan satu proses mengajar, mengasuh dan melatih rohani dan jasmani dengan berteraskan nilai baik dan terpuji yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ia bersesuaian dengan kejadian manusia yang diciptakan Allah sendiri daripada elemen roh dan jasad. Ini berarti proses pendidikan seorang anak membabitkan beberapa peringkat yang bermula dari dalam kandungan hingga lahir dan menjadi dewasa. Justru itu, bagi memastikan kesempurnaan dalam pendidikan anak, ibu bapa perlu membentuk suasana yang harmoni dan bercirikan keislaman dalam kehidupan berumah tangga. Ini kerana dunia pertama bagi seorang kanak-kanak adalah rumah ibu bapanya sendiri. Sekiranya setiap pasangan suami isteri menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya, maka mudahlah bagi mereka menyemai dan menyuburkan roh Islam kepada anak-anak. Jika pasangan gagal menerapkan nilai Islam dan mengekalkan kerukunan rumah tangga, maka sudah pasti sukar bagi mereka untuk mengasuh anak-anak mengikut acuan dan budaya hidup Islami. Hakikatnya pendidikan awal bermula daripada rumah lagi. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap bayi yang dilahirkan adalah suci fitrahnya. Ibu bapalah yang akan menjadikan mereka Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahawa anak-anak ibarat kain putih yang boleh dicorakkan atau dilukis dengan warna yang diinginkan. Namun, ibu bapalah yang berperanan serta bertanggungjawab sepenuhnya mencorakkan hidup mereka dengan warna-warna yang menarik atau sebaliknya. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi yang bermaksud, ajarkanlah anak-anak kamu salat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka sebagai didikan sekiranya mereka melalaikan solat apabila mereka berusia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka, iaitu lelaki dan juga perempuan. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua-dua petikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberi mesej yang jelas bahawa proses pendidikan anak-anak bermula daripada rumah lagi, di mana ibu bapalah yang memainkan peranan penting dalam mencorakkan hidup mereka selaras dengan cara hidup Islam. Sikap acuh tak acuh kaum ibu bapa dalam soal ini boleh membantutkan proses pembentukan keluarga sakinah sekaligus merencatkan pembangunan generasi Rabbani. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah sekalian, walaupun para guru telah dipikulkan amanah untuk mendidik anak bangsa di sekolah-sekolah, namun tugasan formal ini mungkin terhad dan terbatas pada waktu dan premis sekolah sahaja. Ini berarti kejayaan sepenuhnya proses pendidikan anak ataupun murid menjadi warga yang berilmu, berakhlak, beramal saleh dan tahu berbakti kepada agama, bangsa dan negara memerlukan sokongan dan kerjasama daripada seluruh anggota masyarakat, terutama sekali ibu bapa, para da'i, pihak berkuasa dan lain-lain lagi. Sokongan dan kerjasama dalam menjayakan satu tugas yang mulia dan terpuji ini sangat dianjurkan oleh agama kita, sebagaimana disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebaikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Sehubungan itu, saudara-saudara sekalian, hakikatnya kita semua adalah pendidik, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Ini kerana perbuatan mengajar maupun menyuruh perkara-perkara yang ma'ruf dan bermanfaat termasuk proses pendidikan.
Malahan pembudayaan sifat ini akan mengupayakan pembentukan masyarakat penyayang, harmoni dan progresif, iaitu antara ciri unggul yang melatari sebuah negara yang mempunyai status baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, yakni negara yang baik dan beroleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita semua mengambil pengajaran terhadap perkara-perkara berikut. Yang pertama, anak-anak adalah amanah Allah yang perlu dididik dengan sebaiknya sejak mereka kecil, supaya mereka apabila besar kelak mereka menjadi warga yang berilmu, berakhlak mulia, beramal soleh dan sentiasa taat pada Allah, Rasul dan kedua ibu bapanya. Yang kedua, ibu bapa hendaklah menerapkan pendidikan agama terhadap anak-anak dan seluruh ahli keluarga, merangkumi aspek akidah, syariah dan juga akhlak. Yang ketiga, semoga keberkatan ilmu yang disampaikan, keberkatan harta yang dibelanjakan dan kasih sayang serta masa yang dicurahkan untuk mendampingi anak-anak menjadi sumber kekuatan untuk kita bersama-sama mencipta sebuah negara bangsa yang berjaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Surah Luqman ayat 17. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan juga maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi aini inayatikar rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatikas samadaniyah. Jalalata malikinal muazzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink li wali ahdi Selangor Tunku Amir Shah ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyah bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad
Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-hamba-Mu yang menjaga amanah, ya Allah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianah, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariah. Jadikanlah, ya Allah, masjid dan juga surau di negeri Selangor ini rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala, irfa'anna hadzal waba wal bala wal marad wal syada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. استوى تريدون أسكت صوت Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو أحد. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي. اللهم أجرنا من النار وأجرنا من النار. اللهم أنت السلام كالسلام منك يوم السلام بين ربنا بالسلام إن الجنة دار السلام وأنت ربنا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو إلى الحساب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء والوباء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Mm.